Jadi ramai yang belajar tasawuf dekat tanah Melayu ni mesti ada belajar elemen batiniah di dalamnya. Tapi dia tak sedar itu elemen batiniah. Jadi bila datang kritikan kepada Ibn Arabi, Abdul Karim Al-Jili, mereka melompat, mereka jadi marah. Mereka dakwa bahawa ini aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, ini aliran Sufi Sunni. Tapi bila kita minta mereka bukti, kalau kamu kata ini adalah aliran Sufi Sunni, bawa bukti kamu, bawa dalil kamu. Mereka tidak akan mampu menjawab soalan. Tak kira siapa pun mereka. Walaupun ke level PhD 10 pun, mereka tidak akan mampu menjawabnya. Cara yang mereka ada hanyalah dengan membawa hadis palsu ataupun menyelewengkan makna Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, apa komen Ustaz? Kalangan Asatiza ni, dia tak ada pun serang aliran batiniah. Siap ada macam support sikit-sikit. Tu je lah soalan saya. Kenapa Soalan awak kenapa? Zid? Okey. Sebabnya adalah banyak aliran tasawuf dekat tanah Melayu ni sebenarnya telah ada unsur batiniah di dalamnya. Sudah dimasukkan unsur batiniah di dalamnya. Jadi mereka banyak yang confuse sebenarnya. Saya sejujurnya saya jumpa banyak ustaz-ustaz kita yang dulu berpegang kepada Ibn Arabi, Abdul Karim Al-Jili. Bila saya tanya soalan-soalan begini, mereka mula berfikir. Mereka mula cari, betul juga, mana ulama-ulama pondok kita dapat? Ini persoalan dia. Bila sampai ulama-ulama pondok, banyak ustaz-ustaz kita dah tak berani nak question dah. Itu juga adalah prinsip batiniah tu. Jangan question guru kamu. Guru kamu lebih tahu daripada kamu. Itu bukan jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita kena tanya, mana mereka dapat? Where is the source? Contoh, kenapa ulama kita sebahagiannya membawa masuk Tuhfah Al-Mursalah Burhanpuri? Kenapa? Sebab Burhanpuri yang bawa konsep martabat 7 ni. Dan adakah semua para ulama kita di tanah Melayu ini menerimanya pada waktu itu? Jadi apa yang terjadi adalah aliran batiniah ini telah berjaya menggelumangkan diri mereka dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah di tanah Melayu ini, khususnya dalam aliran kebatinan ataupun aliran kesufian. Jadi ramai yang belajar tasawuf dekat tanah Melayu ini mesti ada belajar elemen batiniah di dalamnya. Tapi dia tak sedar itu elemen batiniah. Jadi bila datang kritikan kepada Ibn Arabi, Abdul Karim Al-Jili, mereka melompat, mereka jadi marah. Mereka dakwa bahawa ini aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, ini aliran Sufi Sunni. Tapi bila kita minta mereka bukti, kalau kamu kata ini adalah aliran Sufi Sunni, bawa bukti kamu, bawa dalil kamu. Mereka tidak akan mampu menjawab soalan. Tak kira siapa pun mereka. Walaupun ke level PhD 10 pun, mereka tidak akan mampu menjawabnya. Cara yang mereka ada hanyalah dengan membawa hadis palsu ataupun menyelewengkan makna Al-Quran. Ini dua perkara modus operandi mereka untuk mengisbatkan adanya Allahumma salli ala Muhammad. Contoh, konsep hakikat Muhammadiyah. Saya pernah dengar orang yang berhujah dengan, Ustaz, hakikat Muhammadiyah ada dalam Quran. Mana? Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Kan? Anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahawa di kalangan kamu, dalam diri kamu ada Rasulullah. Itu cara mereka terjemahkan. La haula wala quwwata illa billah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang nabi daripada diri kamu sendiri. Itu adalah penyelewengan makna yang biadab kepada ayat Quran yang jelas itu. Makna dia jelas. Allah telah menegur, Allah sedang menegur sebahagian para sahabat yang mungkin lupa menjaga adab mereka dengan Rasulullah SAW. Kan? Bertanya soalan-soalan yang tidak patut. Mempersoalkan perkara-perkara yang tidak patut. Allah ingatkan kepada para sahabat, jangan lupa di kalangan kamu ada Nabi, ada Rasulullah. Kalau dia pergi layankan semua permintaan kamu, la'anittum, Allah kata, kamu akan terbeban. Tapi puak-puak ni, tengok cara diselewengkan ayat tu. Dia kata, wa'alamu anna fikum Rasulullah, itu bermaksud, ketahuilah bahawa dalam diri kamu ada Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Sama dengan ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang rasul daripada diri-diri kamu. Dia bukan daripada diri-diri kamu. Min anfusikum itu maksud dia daripada kalangan kamu. Maksud dia dari kalangan manusia, bukan daripada kalangan jin. Ataupun kalau kita nak fokus kepada orang Arab, Nabi daripada golongan Arab. Kan? Nabi bukan malaikat, Nabi bukan orang Cina, Nabi bukan orang India, Nabi orang Arab, Nabi adalah manusia. Nabi bukan jenis-jenis ciptaan Allah yang lain, dia adalah manusia. Itu maksud min anfusikum. Tapi golongan ni dipusingkan cerita. Macam dia orang pusingkan wal awwal wal akhir wal zahir wal batin ni kepada Rasulullah pula cerita dia.
Jadi golongan Batiniyah ni ataupun golongan Sunni yang telah terpalit dengan aliran Batiniyah ni, cara yang mereka ada dua. Bawa hadis palsu, dan yang kedua menyelewengkan makna-makna ayat Al-Quran yang jelas. Itu saja cara yang mereka ada. Dan mereka menenangkan diri mereka dengan mendakwa apa? Oh, ini adalah tafsiran makam tinggi. Orang kita lemah bab tu. Bila dikata tafsiran makam tinggi je, ni tafsiran wali, tafsiran arif billah, kita jadi lemah longlai. Akal kita shutdown, buang dalam tong sampah. Padahal itu bukan tafsiran arif billah. Itu tafsiran orang-orang yang telah terkeluar ring sebenarnya. Itu adalah tafsiran orang-orang yang telah terkeluar ring. Contoh macam Ibn Arabi. Ibn Arabi, ya, dia menafsirkan ayat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini ayat yang clear dalam suratul Baqarah, ayat-ayat yang terawal dalam suratul Baqarah. Sesungguhnya mereka yang kafir, sama saja wahai Muhammad, kamu beri peringatan ataupun tidak, mereka tak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah tutup mati hati mereka. Tahu tak Ibn Arabi tafsirkan macam mana? Dia kata kafaru dekat sini adalah wali-wali Allah yang menyembunyikan akidah iman wahdatul wujud mereka dalam jiwa mereka. Maka Muhammad, kamu berdakwah kepada mereka, kamu tak berdakwah kepada mereka, kamu bawa Islam kepada mereka, mereka tak akan layan. Sebab Allah telah kunci mati hati mereka dengan kecintaan kepada Allah. Dia terbalikkan makna. Itu tafsir yang kurang ajar sebenarnya. Yang orang yang termakan fitnah dia ini menganggap, oh ini tafsir wali, makam tinggi, siapalah aku. Itu adalah tafsiran orang yang biadab sebenarnya, ingin merosakkan Islam daripada dalam. Bila umat Islam nak bangkit, bila umat Islam nak sedar, berapa lama kita nak kena tipu dengan geng-geng Batiniyah ni? Jadi itu sebab kenapa sebagian ustaz-ustaz kita, dia tarik handbrake, dia stuck nak kritik, kita nak kritik. Bila Wan Hizam kata huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, itu merujuk kepada Rasulullah, merujuk kepada manusia, ada sebagian ustaz-ustaz pondok kita mengamuk, oh tak boleh terima, sesat Wan Hizam. Tetapi apabila Syekh Rahimuddin Nawawi Bantani menukil daripada Abdul Karim Al-Jili, Qul huwallahu ahad, itu merujuk kepada Rasulullah, kepada insan kamil, senyap 1000 bahasa. Ini double standard sebahagian orang-orang yang belajar di pondok ini. Bila small fish, ramai-ramai hentam. Wan Hizam ramai-ramai hentam. Tetapi bila yang dianggap sebagai, oh Syekh Nawawi, ni makam tinggi sikit, dia boleh cakap suka hati dia dengan Al-Quranul Karim. Quran ni milik dia? Tidak. Kita kena hormati disiplin ilmu yang ulama' telah letakkan. Jangan kita pagi belajar akidah Asy'ariyah, malam kita pergi pegang akidah Batiniyah pula. Lepas tu kita kata, oh kami ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu orang yang kritik semua dituduh sebagai Wahabi. I mean, we are higher than this. We shouldn't be stuck in this level.